Matematik tingkatan 1, bab 7, ketaksamaan linear. 7.2, ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Part B, penyelesaian masalah yang melibatkan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Penyelesaian masalah yang melibatkan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Standard pembelajaran, menyelesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Menyelesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah ialah mencarikan julat nilai bagi pemboleh ubah itu dan dalam bentuk ketaksamaan setara yang termudah. Sifat akas operasi asas aritmetik dan songsangan terhadap penambahan dan pendarapan boleh digunakan semasa menyelesaikan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Langkah-langkah untuk menyelesaikan ketaksamaan linear serentak. Lihat bawah ni. Kena pasti pemboleh ubah dalam ketaksamaan ataupun situasi. Langkah kedua, mengaplikasikan operasi asas aritmetik, songsangan atau sifat akas dengan tertib yang betul. Dan langkah ketiga ialah tuliskan ketaksamaan linear sebagai satu julat dalam bentuk termudah. Contoh 7, buku teks muka surat 160. Selesaikan setiap ketaksamaan yang berikut. Soalan A. X tolak 2 kurang daripada atau sama dengan 6. Penyelesaian bagi soalan ini ialah X tolak 2 kurang daripada atau sama dengan 6. Saya perlu bagikan ni kepada dua bahagian, iaitu sebelah kiri dan kanan. Okey, lihat ini. X tolak 2, saya perlu hilangkan negatif 2. Kalau saya nak hilangkan negatif 2, maka saya perlu tambah dengan 2. Kalau kiri ini saya tambah 2, maka bahagian kanan pun perlu tambah dengan 2. X tolak 2 tambah 2, tinggal X. X kurang daripada atau sama dengan, sebelah kiri ialah 6 tambah 2 sama dengan 8. Maka jawapan bagi soalan ini ialah X kurang daripada atau sama dengan. Selain cara ini juga, murid-murid juga boleh gunakan cara ini untuk selesaikan soalan ini. Sama juga saya bagikan dia kepada dua bahagian, kiri dan kanan. Okey, penyelesaian bagi soalan ini ialah saya terus pindahkan negatif 2 dari sebelah kiri ke kanan. Kalau saya pindahkan negatif ke kanan, dia akan jadi positif 2. Maka sebelah kiri ini tinggal X kurang daripada atau sama dengan 6 tambah 2. Maka jawapan akhir ialah X kurang daripada atau sama dengan 6 tambah 2 sama dengan 8. Ini jawapan bagi soalan ini. Murid-murid boleh cubakan kedua-dua cara untuk selesaikan soalan ini. Lihat soalan B. 7X lebih besar atau sama dengan 28. 7X ini adalah darab. Sama juga saya bagikan kepada kiri dan kanan. 7X ini ialah darab. Maka saya nak hilangkan 7 ini, saya perlu bahagikan dengan 7. Kalau sebelah kiri bahagi dengan 7, maka sebelah kanan pun bahagi dengan 7. Maka 7X bahagi 7 tinggal X. 28 bahagi 7 sama dengan 4. Maka jawapan bagi soalan ni ialah X lebih besar atau sama dengan 4. Murid-murid boleh cuba selesaikan soalan inilah.
Seterusnya, saya akan ajar cara kedua untuk selesaikan soalan inilah. Sama juga kalau 7x lebih besar atau sama dengan 28. Ini ialah darab. Kalau darab, dia pindah dia pindah ke kanan, dia akan jadi bahagi. Maka x lebih besar atau sama dengan 28 bahagi 7. Maka x lebih besar atau sama dengan 4. Ini adalah cara penyelesaian bagi soalan ini. Seterusnya, lihat soalan C. Negatif x bahagi 3 kurang daripada 8. Lihat soalan ini. Negatif x per 3. Ini ialah bahagikan. Maka saya nak bahagikan negatif 3. Sebab saya nak tinggal x saja kan. Maka negatif 3. Saya nak hilangkan negatif 3. Maka saya perlu darab dengan negatif 3. Kalau sebelah kiri ini darab dengan negatif 3, maka sebelah kanan akan darab dengan 3 juga. Satu benda yang murid-murid perlu tahu, apabila nombor ini didarab dengan nombor negatif, maka dia punya simbol ketaksamaan akan berubah. Tengok. Ini simbol ketaksamaan dia. Daripada kurang daripada, dia akan tukar terus kepada lebih besar. Maka negatif 3 ni darab dengan negatif 3, potong, tinggal x. X lebih besar daripada 9 darab negatif 3, dia akan jadi negatif 27. Maka jawapan dia ialah x lebih besar daripada negatif 27. Seterusnya, lihat soalan D. 7 tolak 4x lebih besar daripada 15. Okey, sama juga. Tengok 7x. Saya bagikan dia kepada kiri dan kanan. Okey, lihat sebelah kiri ini kita buat 1 per 1. 7 tolak 4x. Okey, saya akan hilangkan 7 dulu. Saya hilangkan 7. Kalau ini adalah positif 7, maka saya perlu tolak dengan negatif 7. Sebelah kiri dia tolak dengan 7, maka sebelah kanan pun tolak dengan 7. Kedua-dua bahagian tolak dengan 7. Lepas tolak 7, ini 7 tolak negatif 7, tinggal negatif 4x. 15 tolak 7 sama dengan 8. Seterusnya, tengok ini. Negatif 4x lebih besar daripada 8. Maka, ini ialah negatif 4 kan? Dia perlu bahagi dengan negatif 4. Sudah kita belajar bab yang lepas kan? Part yang lepas. Kalau dia nombor itu dibahagi dengan atau didarab dengan nombor negatif, maka simbol ketaksamaan dia akan disongsangkan. Dia akan berubahlah. Maksudnya negatif 4x bahagi negatif 4. Perlu tinggal x lah. Lepas tu 8 bahagi negatif 4 ialah negatif 2. Maka pada jawapan akhir, anda akan dapat x kurang daripada negatif 2. Ini perlu buat pelangkah lah. Latih diri 7.2b, buku teks muka surat 161. Selesaikan setiap ketaksamaan berikut. Lihat soalan A. X tambah 3 lebih besar atau sama dengan 10. Murid-murid boleh digunakan dua cara untuk selesaikan. Cara pertama ialah kalau sini ialah positif 3, maka
tolak 3. Sebelah ni, kiri ni tolak dengan 3, maka sebelah kanan pun tolak 3. Positif 3, negatif 3, tinggal X. X lebih besar atau sama dengan 10 tolak 3, sama dengan 7. Ataupun boleh terus gunakan cara ini selesaikan. 10 positif 3. Positif 3 kalau dia tukar ke sebelah kanan, dia akan jadi negatif 3. Maka sama juga kita akan dapat X lebih besar atau sama dengan 7. Sama saja, murid-murid boleh pilih satu cara untuk selesaikan. Seterusnya boleh cuba selesaikan soalan B. Seterusnya lihat soalan C. Negatif 7 lebih besar daripada X bahagi 3. Soalan ini boleh rujuk contoh 7, buku teks muka surat 160, soalan C. Soalan D pula, 16 tolak 5X kurang daripada atau sama dengan negatif 4. Soalan ini boleh rujuk contoh 7, buku teks muka surat 160, soalan D. Seterusnya, lihat Jun aplikasi matematik buku teks muka surat 161. Yang ini adalah soalan jenis penyelesaian masalah. Dalam satu kempen membaca, sebuah gerai mengadakan promosi jual buku dengan harga RM12.50 setiap buku. Gahani membelanjai tidak lebih daripada RM80 untuk membeli buku di gerai tersebut. Hitungkan bilangan maksimum buku yang dapat diberi oleh Gahani. Okay, penyelesaian masalah ni, tengok memahami masalah. Harga sebuah buku ialah RM12.50. Gahani membelanjai tidak lebih daripada RM80 untuk membeli buku. Hitungkan bilangan maksimum buku yang diberi. Merancangkan strategi ialah tuliskan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah untuk mewakilkan situasi tersebut. Dan seterusnya selesaikan ketaksamaan itu dan taksirkan penyelesaiannya. Lihat melaksanakan strategi. Okey, kita bagikan pemboleh ubah N ialah bilangan buku. Maka jumlah belanja ialah 12.5N. Sebab harga sebuah buku ialah RM12.50. Maka saya bagikan dia kepada 12.5N. Dan sekarang simbol, tengok simbol simbol ketaksamaan. Dia cakap tidak lebih, tapi maksimum yang diberi. Ni maklumat dia. Maka kita boleh gunakan simbol kurang daripada atau sama dengan. Maka 12.5N, maka 12.5N. Kurang daripada atau sama dengan 80. Kalau saya nak carikan N, sebelah sama juga cara penyelesaian dia. Okay, saya bagi dia sebelah kiri dan kanan. Sebelah kiri ini sebab 12.5N ialah darabkan. Maka saya perlu bahagikan dia lah. Saya terus bahagi 12.5. Kalau sebelah ni bahagi 12.5, maka sebelah kanan pun bahagilah 12.5. Maka ini bahagi-bagi, tinggal N. Simbol ialah kurang daripada atau sama dengan 80 bahagi dengan 12.5. Anda akan dapat 6.4. Maka
Kita gunakan garis nombor. Lihat, 6.5. Ini adalah simbol kurang daripada atau sama dengan. Dia N adalah kurang daripada atau sama dengan 6.4. Maka dia ke sebelah kiri. Maka jawapan bagi soalan ini, N kurang daripada atau sama dengan 6.4. Oleh itu, bilangan maksimum buku yang diberi oleh Gahani ialah 6 buah. Paling banyak dia boleh beli 6 buah buku. Yang ini membuat refleksi lah. Perlu kira adakah N sama dengan 6. Maka saya boleh masukkan 12.5 N ini. Okay, N ini saya darab dengan 6 lah. Maka kita akan dapat 75. Makanya dia tidak melebihi 80. Maka jawapan dia adalah 6 buah buku lah. Latih diri 7.2b, buku teks muka surat 161. Soalan 2. Fatimah bekerja sambilan sebagai penjual tin minuman. Dia dibayar 10 sen bagi setiap tin minuman yang dijual. Fatimah ingin memperolehi upah sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya, ini keyword ya. RM20 sejam. Hitungkan bilangan tin minuman yang harus dijual oleh Fatimah dalam sejam supaya sasarannya tercapai. Maka kita perlu kirakan sasaran dia untuk dapatkan RM20. Berapa banyak tin yang perlu dijual untuk dapatkan RM20 sejam. Seterusnya, lihat soalan 3. Sadia mempunyai RM120 dalam tabung simpanannya dan dia menyimpan RM40 setiap bulan. Berapakah bilangan minimum bulanan yang diperlukan oleh Sadia untuk menyimpan wangnya supaya melebihi RM500? Berikan jawapan anda dalam nombor bulat. Maksudnya, kita perlu carikan berapa bulan dia boleh menyimpan duit tu melebihi RM500. Berapa bulan? Maka kita boleh pertama, kita perlu carikan jumlah. Sebab dalam tu dia dekat dalam tabung dia ada RM120. Maka saya ambil RM500, tolak dulu dengan RM120. Saya akan masih tak cukup ialah RM380. Maka boleh gunakan RM380 bahagi dengan 1 bulan RM40. Berapa bulan dia akan cukup RM500? Murid-murid boleh cuba soalan ini. Soalan 4. Sebuah syarikat sewa menawarkan 2 paket penyerahan kereta. Paket A, bayaran asas bagi sewa ialah RM40 dan bayaran tambahan ialah RM8 bagi setiap jam sewanya. Paket B, tak ada bayaran asas bagi sewa tetapi RM15 bagi setiap jam sewa. Berapakah tempoh maksimum dalam jam sewa kereta supaya paket B adalah lebih murah? Berikan jawapan anda dalam nombor bulat. Penyelesaian bagi soalan ini, kita tahu RM15 setiap jam untuk paket B. Paket A pula ialah RM40. Dia tambah lagi RM8 untuk sejam. RM15 sejam untuk paket B. Maka saya akan bagikan satu pemboleh ubah. Saya bagikan 15X. X ini untuk jam lah, setiap jam. RM8 untuk sejam juga. Maka saya susun RM15 untuk sejam kurang daripada bayar RM4 tambah RM8 untuk sejam.
Murid-murid boleh gunakan ketaksamaan linear ini, carikan X kurang daripada berapa jam. Dan jawapan beli dalam bentuk nombor bulat. Sekian, terima kasih.